pakaian lemah dan mencangkung dekat situ. Mungkin kisah ni dah terjadi terlalu lama sampai kan ada setengah orang dah tak berapa ingat, ataupun ada setengah orang yang masih lagi tak tahu apa sebenarnya dah jadi dekat adik Nurul Huda Abdul Ghani. Dan aku percaya apa yang dah jadi dekat adik Nurul Huda ni, semua parents and semua orang tak nak jadi dekat ahli keluarga dia sendiri. So korang bayangkanlah, anak korang yang korang dah jaga, dah korang besarkan, bijak, pandai, sihat, dapat dekat tangan strangers, penjahat, hasilnya macam tu. Okay, so hari ni aku sebenarnya nak bawa korang ke 18 tahun yang lepas, and aku nak cerita dekat korang apa sebenarnya yang dah jadi pada adik Nurul Huda based on keratan-keratan akhbar Mekko. Siapa sebenarnya adik Nurul Huda ni? So adik Nurul Huda ni pada tahun kejadian, beliau baru berusia 10 tahun. So beliau dengan keluarga dia tinggal dekat kampung Pekajang, Tanjung Kupang, Gelang Patah, Johor. Dan beliau ni bersekolah dekat sebuah sekolah rendah yang paling dekat dengan kawasan perumahan beliau, iaitu Sekolah Rendah Tiram Buku. So berdasarkan kawan-kawan dan jiran-jiran beliau, dikatakan adik Nurul Huda ni adalah seorang yang sangat periang, yang sangat ceria, yang selalu tegur-tegur jiran-jiran. Okey, so beliau ni dilantik sebagai pengawas di sekolahnya. Dan beliau ni juga adalah anak bungsu dalam keluarga, di mana mak, ayah dan adik-beradik dia yang lain memang selalu manjakan dia. Dan dia ni memang seorang yang sangat manja dengan adik keluarga yang lain. Tapi sayang, pada hari kejadian sebenarnya adalah kali pertama adik Nurul Huda ni ditinggalkan di rumah di bawah jagaan 2 orang kakak beliau oleh parents mereka, disebabkan parents mereka ni keluar untuk berniaga. So hari tu kakak-kakak kepada adik Nurul Huda ni decide untuk masakkan sesuatu lah untuk mak dan ayah diorang yang sedang berniaga tu. Tapi diorang baru perasan yang ikan tak ada, telur tak ada, macam mana nak masak kan? So apa yang diorang buat adalah diorang minta tolong adik Nurul Huda ni untuk ke kedai runcit berdekatan dan membeli telur untuk diorang masak. Jadi adik Nurul Huda ni pun ambillah basikannya dan kayuh ke kedai runcit yang berdekatan. Kedai runcit tu tak jauh pun, dalam 500 meter sahaja daripada rumah adik Nurul Huda ni tadilah. Dan berdasarkan kakak kepada adik Nurul Huda ni, diberitahu bahawa mereka ni tak risaulah yang adik Nurul Huda ni pergi sendirian, sebab selama ni memang tak ada apa-apa pun dan kedai runcit tu dekat sangat dengan rumah. So masa adik Nurul Huda ni keluar adalah pada pukul 9.30 pagi. Okey, tapi dah lebih setengah jam macam tu adik Nurul Huda ni masih lagi tak balik-balik ke rumah. Jadi kakak-kakak dia ni dah mula risaulah, runsing, kedai dekat tapi tak balik-balik. Jadi kakak-kakak dia ni minta tolong dengan jiran-jiran setempat masa tu untuk carikan dan tengok-tengokkan kat mana adik Nurul Huda ni berada. Dan bila masa tu dah pukul 12.45 tengah hari, tapi adik Nurul Huda ni masih lagi tak pulang-pulang ke rumah. So abang sulung kepada adik Nurul Huda, iaitu Amir, terus buat keputusan untuk laporkan kehilangan adik dia ni tadi. So dia buat keputusan untuk buat report polis di Balai Polis Tanjung Kupang. So masa tu ialah bukannya ada telefon bimbit ke, bukan ada handphone ataupun internet untuk buat online kan. So basically abang kepada adik Nurul Huda ni, Amir ni decide untuk naik motor dan pergi ke balai polis yang agak jauh daripada rumah tadi. So dia buat laporan polis lah sebab bimbang akan keselamatan adik dia, ke mana adik dia pergi, sedangkan kedai tu dekat je dengan rumah. So lepas laporan polis dibuat, abang kepada adik Nurul Huda ni dan juga beberapa orang anggota polis decide untuk buat rondaan di sekitar kawasan kampung masa tu. Dan abang dia dan 2 orang lagi pegawai polis ni decide untuk pergi ke sebuah stesen janakuasa TNB, iaitu stesen TNB, pencawang elektrik tu, untuk tanyalah ada ternampak adik dia ataupun tak.
So stesen Janakuasa ni, stesen TNB ni sebenarnya baru sahaja dibina masa tu dan terletak di antara rumah adik Nurul Huda dengan kedai runcit yang dikatakan tadi tu. Dan dekat situ dijaga oleh beberapa orang pengawal keselamatan. So pegawai polis tu tanyalah dengan pengawal-pengawal keselamatan dekat situ, ada ternampak ke tak adik Nurul Huda ni lalu kan melintas nak pergi kedai. Tapi pengawal tu tiba-tiba buat perangai dan tak nak bagi kerjasama. So perangai pelik pengawal keselamatan tu sebenarnya menimbulkan syak wasangka. Jadi apa yang Amir decide nak buat adalah Amir dan juga 2 orang lagi pegawai polis masa tu decide untuk panjat pagar pencawang elektrik tu untuk check lah keadaan kat dalam. Tapi tindakan mereka ni menyebabkan kemarahan lah oleh security guard tu tadi. So security guard ni tak nak bagi kerjasama juga dan decide untuk menyerang dan melibas anggota polis yang ada dekat situ dengan sebilah parang. Tapi nasib baiklah polis masa tu berjaya menghalang pengawal keselamatan ni tadi, iaitu Abbas, okey. Dan masa tu Amir decide untuk masuk ke dalam dan teruskan memeriksa lah kawasan sekitar. So Amir ni masuk tapi tak nampak apa-apa pun kat dalam. Sampailah dia masuk ke dalam lagi. Dan tak disangka-sangka sewaktu Amir ni membuat rondaan dekat dalam kawasan pencawang tadi, okey, Amir ni ternampak di dinding toilet pencawang tersebut, dia nampak tubuh adik Nurul Huda ni dalam keadaan menyandar, okey, tak berpakaian, lemah dan mencangkung dekat situ. So, adik Nurul Huda ni sebenarnya diikat, tangan dia di dagu dan mulutnya disumbat dengan kain lah supaya tak bersuara. Dan sewaktu Amir menjumpai adik Nurul Huda ni, keadaan dia sangat tragis, di mana dia sangat lemah dan dah tak boleh bercakap apa-apa dah. So Amir ni apa yang dia buat selanjutnya adalah dia baringkan adik dia ni di atas lantai, balutkan dengan pakaian dan bawa ke klinik. Cubalah korang bayangkan, budak umur 10 tahun, siapa yang sangat kejam yang buat macam tu? Berdasarkan laporan, adik Nurul Huda ni sebenarnya dah pun lambatlah terima rawatan. So, badan adik Nurul Huda ni sewaktu dijumpai dah pun memang sangat-sangat lemah disebabkan dia telah dirogol dan diliwat secara bergilir-gilir oleh pengawal-pengawal keselamatan tadi tu. So, adik Nurul Huda ni sewaktu dijumpai memang dah dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, mata dah terpejam, mulut dah terbuka dan lidah dia dah bengkak, kemungkinan dia gigit untuk menahan sakit. So, adik Nurul Huda ni dah pun disahkan meninggal dunia oleh klinik kesihatan Gelang Patah pada pukul 1.30 tengah hari-hari yang sama. Cuba korang bayangkan, pukul 9 pagi hidup ceria, 1.30 tengah hari dah tak ada, dalam keadaan yang sangat tragis. So, siapa penjenayah yang kejam ni? So, kalau korang dah ikut cerita ni daripada tadi, so macam aku cakap, orang yang buat benda terkutuk ni pada adik Nurul Huda ni adalah pengawal-pengawal keselamatan yang jaga pencawang TNB dekat kawasan kampung adik Nurul Huda tinggal. Okey, so menurut siasatan polis, ada 3 orang suspek yang bekerja sebagai pengawal keselamatan hari tu dan salah seorangnya adalah Abbas yang cuba nak libas parang pada polis tu tadi. So Abbas ni baru umur 45 tahun, asal daripada Kelantan, dan sebelum ni memang ada rekod jenayah yang melibatkan kes Samon dekat Jinjang, Skudai, Sungai Wei, Pasir Gudang dan banyak lagi tempat lain. Dan yang peliknya, Abbas ni baru je jadi pengawal keselamatan dalam masa 6 bulan macam tu sebelum tarikh kematian adik Nurul Huda. And masa tu kecoh gila lah macam mana TNB buat pemilihan orang yang mempunyai rekod jenayah untuk menjadi pengawal keselamatan walaupun cuma untuk menjaga pencawang. So satu ni berumur 27 tahun pada tarikh kejadian. Okey, dan satu lagi ni tak pun direvealkan apa-apa information berkenaan dengan pelaku ni lah. Tak ada nama sebenar, tak ada umur, tak ada alamat, tak ada apa-apa information selain daripada nama singkatan Jojo dan Ngengel.
Walaupun Abbas ni dah pun mengaku bersalah lah merogol dan meliwat adik Nurul Huda ni sampai mati pada 17 Januari 2004, Abbas ni sebenarnya dah pun terlepas hukuman gantung sampai mati. Mahkamah menjatuhkan hukuman lebih kurang 20 tahun penjara maksimum dan 24 sebatan atas tuduhan merogol dan meliwat. Itu pun dia sebenarnya terlepas daripada hukuman sebat masa tahun 2008 tu, sebab masa tu dia dah berumur 52 tahun dan dia tu dikatakan dah terlalu tua lah untuk menjalani hukuman sebat. So masa hukuman tu dijatuhkan, Abbas ni dia pakai baju putih seluar pendek warna krim ni, muka dia memang tak nampak macam kesal pula, tak nampak macam regret pun apa yang dia dah buat. Dan kawan-kawan dia yang 2 orang lagi ni sebenarnya terlepas begitu saja disebabkan kekurangan bukti. Apa yang menambahkan lagi kemarahan netizen masa tu adalah disebabkan gambar crime scene yang diambil oleh Lieutenant Corporal Palansami, iaitu seorang fotografer anggota polis. Okey, dalam 3 gulung filem, 60 keping gambar. Tapi daripada negatif gambar tu tak ada satu pun yang menjadi. Semuanya keluar kosong. So suspicious kan? So itu satu lagi benda yang membangkitkan kemarahan orang ramai masa tu. Okey, so dikatakan selepas kejadian, ayah dan keluarga adik Nurul Huda ni mengalami hari-hari yang sukar. Dan katanya ayah kepada adik Nurul Huda ni meneruskan kehidupan bergantung kepada ubat penenang. Dan juga adik-beradik yang lain pun masih lagi bersedih lah atas kehilangan adik Nurul Huda ni dalam keadaan yang begitu tragis. So aku berharap dengan apa yang dah terjadi pada adik Nurul Huda ni, aku harap dijadikan pengajaran, dijadikan iktibar untuk kita semua, supaya kita sentiasa berhati-hatilah, tak kisah kat mana pun kita berada dengan siapa pun dia. Kita berhati-hati je sebab kita tak tahu siapa sebenarnya yang ada berniat jahat. So aku rasa that's all for today. And jangan lupa follow and subscribe and like video ni kalau korang nak tengok video aku next tentang jenayah yang lain pula.